Recording in progress. Okay, hari ini kita akan sambung surah At-Taubah. Kita nak habis dah surah At-Taubah ni, sikit lagi tinggal insya-Allah. Kita akan sambung surah At-Taubah muka surat 204. Muka surat 204 ayat yang ke-109. Muka surat 204 ayat yang ke-109, surah At-Taubah. Ayatnya berbunyi, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Okey. Ayat kita ini adakah fa maka man orang yang assasa membina Melayu panggil asaskan kan, found, terima found, bunyanahu bangunannya, okey, ala atas dasar, kita terjemah ala kat sini atas dasar taqwa min daripada Allah wa dan ridwanin keredaannya khairun lebih baik am ataupun man orang yang assasa membina, mengasaskan, mendirikan, semua boleh, bunyanahu bangunannya, ala kita terjemah di, kita terjemah ala kat sini di, syafa tepi, terjemah syafa tepi, okey, terjemah syafa tepi, jurufin jurang, maksudnya tepi ujung, syafa tepi, jurufin jurang, harin yang dalam, okey, fa lalu ataupun maka anhara, okey, anhara ia hampir-hampir jatuh, itu terjemah dia, anhara ia hampir-hampir jatuh, tumble down, bihi dengan orang yang tadi, fi nari jahannam dalam neraka jahannam, wa dan Allah la tidak yahdi akan memberi petunjuk al-qauma kepada kaum az-zalimin yang zalim. Okey. Tuan Sofi terjemahkan, Tuan Sofi, ayat pertama kita. Adakah maka orang yang membina bangunannya atas dasar takwa daripada Allah dan keredaannya lebih baik ataupun orang yang membina bangunannya di tepi jurang yang dalam lalu ia hampir-hampir jatuh dengannya dalam neraka Jahannam dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Okey, baik. Ni kita 4 ayat pasal Masjid Dirar ni. 1, 2, 3, 4 bermula pada 107. Kita sekarang 108 dah minggu lepas, sekarang 109. Lepas pada ni 110 habislah pasal Masjid Dirar. Jadi orang yang buat Masjid Dirar, mereka buat sebab 4 kali minggu lepas kan. Sebab nak mudaratkan orang Islam, kufur pada Allah, nak memecah belahkan Islam dan juga untuk jadi tempat pengintip bagi orang-orang Islam. Dia nak ngintip
Dia nak mengintip acara-acara ataupun dia nak mengintip gerak-gerik orang Islam. Itu niat yang tak baik mereka. Jadi itu masjid dirar. Ayat 108, ada satu masjid yang dibina atas dasar taqwa, iaitu Masjid Quba. Itulah masjid yang patut kamu berdiri sembahyang di dalamnya. Sebab dalam masjid itu ada lelaki-lelaki yang suka mensucikan diri daripada dosa maksiat dan suka mensucikan diri daripada najis dan juga hadas besar dan kecil. Itu maksud ayat itu. Jadi ayat 109 ni Allah Ta'ala tanyalah, mana lagi baik? Mana lagi baik? Masjid yang didirikan atas dasar takwa. Maksudnya dibuat masjid itu semata-mata kerana takwa pada Allah dan semata-mata nak dapat redha Allah. Satu lagi masjid buat dengan niat 4 perkara tadi. Mudaratkan orang Islam, kufur pada Allah, pecah belahkan tempat untuk mengintip perbuatan orang Islam. Jadi mana lagi baik? Pertama, Allah sebut orang bina masjid atas dasar takwa dan redha Allah. Maknanya buat masjid ni benda besar, tuan-tuan dan puan-puan. Buat masjid ni benda besar. Siapa yang bina masjid, Nabi SAW sebut Allah akan bina malaikat untuknya dalam syurga. Siapa bina masjid, Allah akan bina malaikat untuknya dalam syurga. Siapa bina masjid, selama mana masjid itu ada orang semayang, selama mana masjid itu ada orang ibadat, selama dekat masjid itu ada orang belajar, mengajar, mengaji, zikir, tasbih dan sebagainya, selagi itulah dia akan dapat pahala. Tetapi dengan syarat, dia buat masjid bukan nak bangga-bangga. Dia buat masjid bukan nak nama, bukan nak kemasyhuran, bukan nak tunjuk ke orang, oh, jutawan tu buat masjid harga 2 juta. Aku punya masjid harga 3 juta. Aku punya cermin saja lagi mahal pada masjid tu. Aku punya cermin saja dah harga kat separuh juta, setengah juta. Contoh. Niat nak bangga-bangga, niat nak tunjuk ke orang, niat nak nama. Kalau tu niat dia, maka dia tak termasuk dalam kategori masjid yang terbaik. Jadi orang yang buat masjid, dia kena buat dengan dasar takwa. Maksudnya dia buat sebab dia nak pahala lebih. Dia takut ke akhirat nanti dia tak ada pahala. Dia buat sebab dia nak pahala lebih. Itu maksud takwa. Yang kedua, dia buat semata-mata nak redha Allah. Bukan nak nama, bukan nak kedudukan, bukan nak kemasyhuran, bukan nak bangga dengan orang lain. Okey? Masjid tu pun nama dia lah. Oleh kerana nama dia Muhammad bin Yusuf, jadi dia pun nama masjid tu, Masjid Muhammad Yusuf. Dia nak nama tu masjid dia. Kalau lepas dia mati, orang bubuh nama dia, tak apalah. Okey, lepas dia mati, orang menghargai jasa dia buat masjid guna duit dia sendiri, orang boleh bubuh nama dia, Masjid Muhammad bin Yusuf. Ini tak awal lagi, bubuh nama masjid tu masjid saya. Macam tu. Okey, lebih baik orang yang buat masjid atas dasar takwa lagi baik, ataupun orang yang buat masjid tu tak salah. Mendirikan masjid tu tak salah. Tapi dia buat masjid, orang-orang munafik ni buat masjid atas dasar 4 perkara, iaitu mudaratkan orang Islam, kufur pada Allah, pecah belahkan untuk mengintip. Jadi mereka ni di sisi Allah SWT, walaupun buat masjid, tapi mereka punya tahap dosa buat masjid dengan niat yang salah tu bagaikan orang yang duduk di jurang neraka. Maksud duduk di jurang neraka, tebing neraka. Kalau tergelincir sikit je, habis jatuh jahanam terus. Itu maksud ayat ni. Orang lain, bila buat masjid, sikit lagi dia nak menuju ke syurga. Bila ada orang semayang banyak, orang ibadat banyak, senang dia masuk syurga. Jadi orang dia berada di tebing syurga, berada di pintu syurga, kalau dia jatuhkan badan dia pun, Alhamdulillah dia dah masuk syurga. Ini contohlah. Tapi orang yang buat masjid, namanya buat masjid, tapi niat dia bukan kerana Allah. Niat dia nak menjahanamkan orang Islam, nak pecah belahkan orang Islam. Maka di sisi Allah, walaupun zahirnya baik, di sisi Allah mereka bagaikan orang yang duduk di pinggir jurang neraka yang dalam, sikit lagi nak jatuh. Mujurlah, masjid itu tak sampai 3 hari, tak sampai berapa hari, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW, Nabi SAW suruh sahabat-sahabat runtuhkan, robohkan masjid tersebut. Maknanya, kalau tidak, kalau dibiarkan, orang-orang munafik tadi lagi banyak dosa mereka, lagi banyak keburukan mudarat daripada diri mereka. Okay, maka Allah Ta'ala kata, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sepatutnya buat masjid dapat pahala besar. Sepatutnya buat masjid dapat ganjaran yang banyak. Tapi buat bukan dasar nak redha Allah, buat bukan dasar nak takwa pada Allah, maka dia lagi turut pada orang yang tak pernah punya masjid. Dia lagi turut pada orang yang tak pernah bina masjid. Okey, baik, sambung ayat seterusnya, 110.
Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita sekarang surah At-Taubah, muka surat 204. Surah At-Taubah, muka surat 204. Okey, baik. La yazalu sentiasalah. Terjemah la yazalu senantiasalah. Sebenarnya terjemah la yazalu ni tidak berhenti. Terjemah la tidak yazalu berhenti. Jadi terjemah tidak berhenti apa dia? Sentiasalah maksudnya. Sentiasalah, la yazalu sentiasalah. Okey. Bunyanahum, bangunan-bangunan mereka. Bunyanahum, bunyanuhum, bangunan-bangunan mereka. Allazi yang banau. Okey, banau, mereka bina. Perkataan bina bahasa Melayu berasal pada bahasa Arab. Banau. Banau, mereka bina. Ribatan, menjadi keraguan. Ribatan, menjadi keraguan. Okey. Fi dalam qulubihim, hati-hati mereka. Qulubihim, hati-hati mereka. Illa melainkan taqatta'a, terpotong. Okey, terjemah taqatta'a, terpotong. Qulubuhum, hati-hati mereka. Qulubuhum, hati-hati mereka. Wa dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Okey, terjemahkan dia Puan Izawani. Terjemahkan boleh Puan Izawani. Bismillahirrahmanirrahim. Sentiasalah bangunan-bangunan mereka yang mereka bina menyebabkan keraguan dalam hati-hati mereka, melainkan bahawa terpotong hati-hati mereka, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Okey, terima kasih Puan Izawani. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah orang yang buat masjid semata-mata kerana Allah, orang yang buat apa saja amal semata-mata kerana Allah, tidak ada udang di sebalik batu, tidak ada niat lain, maka dia akan tenang. Masjid itu walaupun simple, masjid itu walaupun orang tengok tak gah lah, orang tengok masjid itu simple sangat lah, masjid itu tak ada lah barangnya mahal-mahal, kapetnya mahal, mozaiknya mahal, tak ada, biasa je. Tapi orang yang buat tu semata-mata kerana Allah, nak redha Allah, tak terkenal pun surau dia tu, speaker pun speaker paling murah sekali, duit tak banyak contohlah, tapi dia buat sebab nak redha Allah, maka dia akan tenang beribadat dalam masjid tersebut. Dan selama mana orang guna masjid tersebut, dia tetap akan berasa tenang. Sebab dia niat dia nak redha Allah, tidak ada udang sebalik batu. Tapi orang yang buat masjid sebab nak nama, tengok nama dia orang tak naikkan. Orang nak membuat masjid sebab nak kemasyhuran, tapi dia tak dapat kemasyhuran. Dia buat masjid sebab nak jadi masjid dia yang terhebat, termewah. Orang kita kan suka kalau masjid terbesar, masjid termahal, masjid tertinggi, macam-macam lagi lah, masjid cermin. Sebab apa? Paling banyak cermin kat masjid tersebut. Contoh, sekadar contoh. Kita bukan nak condemn niat orang. Tapi orang yang buat masjid bukan kerana takwa, bukan kerana redha Allah, hatinya sentiasa dalam keraguan. Masuk dalam keraguan, hatinya tu seolah-olah mendapat tekanan batin. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang buat masjid sebab nak nama, nak kemasyhuran, nak dipujian, dia bila orang tak puji, dia rasa macam tak berbaloi lah. Dia nak nama tapi nama dia orang tak naikkan, orang tak sebut nama dia, jadi dia rasa macam tak baloi lah. Dia nak apa lagi? Dia nak jadi masjid yang termahal. Dia tengok ada masjid lagi mahal pada masjid dia, jadi tak tercapai hajat dia, maka dia sentiasa dalam tekanan batin. Kita masuk rai batin kat sini. Samalah juga orang yang munafik yang buat masjid dirar, yang kita bincang minggu lepas, orang munafik yang buat masjid dirar ni, niat mereka nak mudarat orang Islam, niat mereka nak pecah belahkan, niat mereka nak kufur, niat mereka nak mengintik gerak-geri orang Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selama mana masjid tu terbina, selama mana masjid tu ada, selama itulah mereka tak tenang. Sebab apa tak tenang? Orang buat jahat, orang yang buat jahat, orang yang nipu, orang scammer lah senang cerita, hatinya sentiasa takut. Takut apa? Penipuan mereka terbongkar.
penipuan mereka terbongkar. Okey? Orang yang menipu ni, selagi penipuan dia tak terkeluar, selagi itulah dia takut. Takut apa? Takut penipuan mereka terzahir. So orang munafik yang buat masjid tadi, orang lain buat masjid syukur, atas tenang, tak sabar nak dapat pahala dan redha Allah, tapi mereka tak tenang. Kenapa tak tenang? Sebab mereka tak pasti matlamat mereka bina masjid ni tercapai ke tak tercapai. Takut-takut tak sempat nak capai matlamat mereka bina masjid untuk rosakkan orang Islam, Allah dah buka niat jahat mereka. Itu tak tenang tu. Jadi Allah kata, kecuali mereka ni takkan tenang sentiasa berada dalam keraguan setelah bina masjid ni. Keraguan tu sentiasa ada dalam hati mereka kecuali setelah hati mereka terpotong-potong. Ada dua makna. Pertama, kalaulah mereka ni ada hati, ada jantung, ada perasaan yang normal dalam hati, maka mereka itu pasti akan rasa tak sedang. Orang buat jahat. Orang buat jahat yang masih ada hati. Orang buat jahat yang masih ada peri kemanusiaan. Right? Masa dia tipu orang tu, dia fikir, kesian orang ni, aku nak tipu dia. Tapi kesian dia cari duit lama-lama, dia kerja sungguh-sungguh. Aku rasa macam salah sangat tipu duit dia. Jadi orang yang hati dia bagus, hati dia dekat dengan Allah, hati dia ada risau akhirat, dia tak tenang. Sama lah juga, orang yang munafik ni, orang munafik ni bila dia buat jahat, dia akan sentiasa menghadapi tekanan batin. Tekanan batin mereka hanya akan hilang bila hati mereka terpotong. Maksud hati mereka terpotong apa dia? Mereka dibunuh ataupun mereka mati. Itu maksud. Mereka dibunuh ataupun mereka mati. Itu maksud hati mereka terpotong. Okey? Yang kedua, maksudnya macam ni. Potongan hati orang munafik ni, ada part dalam hati mereka yang menyebabkan mereka jadi munafik. Hati macam biasa, hati. Ada part hatinya yang baik, ada part hatinya yang munafik. Maksud yang kedua ayat ni ialah, kalaulah bahagian munafik yang dalam hati dia tu terpotong. Maksudnya hati dia, contoh hati dia macam ni. Ni bahagian munafik, ni bahagian yang tak munafik. Jadi oleh kerana ada bahagian munafik dalam hati dia, waktu dia buat masjid, niat yang jahat dan sebagainya. Jadi bila bahagian yang munafik ni terpotong, tinggal yang bahagian baik saja, masa tu barulah hati mereka takkan ragu-ragu, takkan rasa serabut, takkan rasa tak tenang lagi. Tapi dengan syarat kemunafikan tu dibuang daripada diri dia. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita buat salah, selagi kita ada menganiaya orang, selagi kita ada ambil hak orang, selagi kita tipu orang, kita sentiasa berada dalam keadaan tak tenang. Kita takut penipuan kita terbongkar. Okey, baik. Jadi pada ayat ni kita dapat pengajaran apa dia? Kalaulah satu bangunan sekolah tahfiz ke, madrasah ke, dibina bukan dasar yang ikhlas, maka orang tu akan sentiasa gelisah. Dia buka madrasah sebab nak bisnes. Dia buka madrasah simple-simple je, lepas tu minta sumbangan. Kulu gila minta sumbangan. Dah 8 tahun dah minta sumbangan pembinaan sekolah dia. Tak siap-siap lagi. Okey? Sebab dapat sumbangan bukan disalurkan ke sekolah, buat benda lain. Okey? Sehingga orang-orang yang buat nampak macam baik, buat masjid lah, buat madrasah lah, rumah anak yatim lah, tetapi niat mereka apa dia? Nak dapat keuntungan. Maka kalaulah ada orang yang bongkarkan, tak silap saya perkataan sekarang dipanggil scrut. Betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Scrut. SCRUT. Betul ke Tuan Sofi? Scrut tu betul ke perkataan sekarang? Maksudnya dia kutip sumbangan, konon-konon buka sekolah tahfiz, tapi beli benda lain. Apa panggil Tuan Sofi? Scrut. Tak pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar? Siapa pernah dengar scrut? SCRUT. Tak pernah dengar? Cuba tak pernah dengar scrut. Scrut ni Tak pernah dengar pun. tak pernah dengar. Saya ikut baca kat mana tak tahu. Contoh, saya buka NGO. Saya berbual nama NGO saya Taqwa. Nama NGO saya Taqwa. Saya minta sumbangan orang ramai. Saya berbual lah gambar anak yatim, gambar orang miskin, gambar orang sakit. Kan? Yang orang bagi, saya dapat 1 juta. Yang saya bagi sumbangan ke orang miskin dan sebagainya itu 200,000 je. 800,000 lagi saya ambil buat rumah, besarkan rumah, beli kereta, beli tanah banyak-banyak, contohlah. Jadi selagi orang tak tahu, selagi itulah orang akan bagi sumbangan kat saya. Datanglah hamba Allah,
Dia mula keluarkan. Dia kata ustaz ni, dia tak ada bisnes apa pun. Tapi tanah dia ada 20 ekar kat Kelantan. Kereta dia ada 4 biji. Mahal-mahal. Motosikal dia motosikal Ducati. Ada 100,000 lebih. Dari mana dia dapat duit tu? Jadi dia pun kata apa? Kalau ustaz ni jujur, boleh tak ustaz tu keluarkan statement sumbangan orang ramai tu ke mana digunakan? Dia panggil apa kalau kita minta orang luar datang? Account kan? Dia panggil account ke? Panggil apa tu? Kita panggil apa tu? Yang Audit. Audit. Yes, tak keluar perkataan tu. Audit. Jadi orang yang nak bocorkan rahsia saya tu dipanggil scrut. Betul Pernah dengar perkataan tu tuan-tuan? Scrut. Betul ke perkataan tu Tuan Safi? Mungkin kena Google perkataan tu. Okey, tuan-tuan carilah perkataan tu. Scrut. Tak tahulah saya sebut salah ke apa. Okey, jadi saya yang kutip sumbangan saya kata guna untuk benda lain tadi, saya sentiasa takut. Takut apa? Penipuan saya terbongkar. Okey, bila saya akan berhenti takut? Bila saya berhenti menipu, saya dah tak takut. Saya mengaku saya buat salah, saya ambil sumbangan bukan untuk anak yatim tapi untuk poket saya sendiri. Lepas pada saya mengaku saya kena ambil tindakan, maka takut tu dah hilang. Ataupun terpotong-potong hati, maksudnya na'udzubillah min zalik, mati. Jadi orang yang buat benda tak betul, walaupun niat dia buat bina masjid, dia akan sentiasa dalam keraguan sebab dia takut orang tahu apa yang niat tak baik dia. Dan orang munafik ni, nasib tak baik bagi mereka, masjid siap dalam beberapa lama saja, ada mendapat mengatakan 3 hari saja. Tu Rasulullah SAW suruh robohkan. Dalam satu riwayat, masa zaman Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ada seseorang lelaki bernama Majma' bin Harisah. Lelaki ni nama dia Majma' bin Harisah. Bacaan dia bagus. Dia jadi imam baca bagus. Maka ada satu perkampungan penduduk Quba. Okey. Perkampungan tu namanya Bani Amin bin Auf. Lalu keluarga Bani Amin bin Auf ni, keluarga ataupun kabilah Bani Amin bin Auf ni, dia mintalah Majma' bin Harisah ni untuk jadi imam Masjid Quba. Dia mintalah, dia cadangkan agar Majma' bin Harisah ni jadi imam Masjid Quba. Tapi Umar radhiyallahu anhu tak bagi. Sebab apa Umar tak bagi dia jadi imam Masjid Quba? Ni zaman Umar ni, maksudnya zaman ni Rasulullah dah wafat, Abu Bakar dah wafat, radhiyallahu anhu dah wafat. Umar radhiyallahu tak bagi dia. Sebab apa? Sebab masa Masjid Quba ni mula-mula didirikan, dia budak. Dan dia budak yang pandai baca Quran. Jadi orang-orang Masjid Dira. Semasa Masjid Dira didirikan, masjid orang munafik buat tadi tu didirikan, munafik ni tak pandai baca Quran, munafik ni tak ada yang fasih baca Quran. Jadi munafik ni panggillah budak tahfiz yang nama Majma' bin Harisah ni untuk jadi imam. Dia budak dia mana tahu? Dia mana tahu orang buat dia yang dia tahu buat masjid mesti baik lah. Dan orang panggil untuk jadi imam. Bukan orang panggil suruh maksiat kat masjid, dia pun pergi. Lepas diruntuhkan masjid tu, Rasulullah suruh runtuhkan, barulah dia tahu masjid tu tak betul. Jadi Umar tak bagi dia, Umar radhiyallahu anhu tak bagi dia jadi imam. Dia pun jumpa Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah, janganlah Tuan terlalu cepat menghukum saya. Kerana masa saya jadi imam kat Masjid Dirar tu, saya tak tahu pun apa niat tujuan mereka masjid tersebut. Saya tak tahu pun apa niat dan tujuan mereka bina masjid tersebut. Orang panggil jadi imam, saya jadi imam. Kebetulan masa tu, orang-orang lain yang besar-besar yang pandai Quran semua ikut Nabi pergi tabuk. Dan di kalangan orang munafik ada yang pandai baca Quran. Sayalah dia orang suruh jadi imam baca Quran, jadi imam kat situ. Saya jadilah imam. Saya tak tahu pun, jadi tak sesuai sangat kalau Tuan menganggap saya orang yang terlibat dalam menjayakan Masjid Dirar. Maka setelah Umar dengar penjelasan dia, maka Umar radhiyallahu anhu pun izinkan dia jadi imam kat Masjid Quba. Okey, baik. Saya terus. Penutup ayat ni Allah Ta'ala kata, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kita buat apa saja benda yang zahirnya nampak baik, tapi di sebalik orang nampak baik itu ada niat-niat yang tak baik. Orang mungkin tak tahu. Mungkin tak ada orang nak script tadi. Okey. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi nak beritahu selagi mana kita buat benda yang nampak baik, tapi niat kita bukan baik, selagi itu kita akan berada dalam keraguan, tekanan perasaan. Okey, baik. Seterusnya. Contoh macam spy lah, spy.
dia nampak baik. Kalau macam Yahudi dipanggil Amerika CIA kan. Kalau Yahudi Mossad. Kalau Rusia apa tak tahu nama dia, tak kisahlah ni. Spy. Jadi semasa dia berlakon KGB, yes, KGB. Semasa dia berlakon, apa perasaan dia masa tu? Dia sentiasa takut kalau pihak musuh tahu dia sebenarnya siapa. Kalaulah musuh tahu siapa sebenarnya dia, memang tak hidup dan lepas pada tu. Jadi dia sentiasa takut. Lalu apa dia berlakon? Samalah juga munafik, oleh kerana mereka berlakon. Mereka lagi sangat takut kalaulah penipuan mereka terbongkar. Okey, baik, selesai Pak Masjid. Sama ayat baru, ayat 111. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 204 ayat 111. Okey, inna sesungguhnya Allah ishtara telah membeli min daripada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka ataupun diri-diri mereka. Wa dan amwalahum, harta-harta mereka. Amwalahum, harta-harta mereka. Bi dengan dalam mereka tulis imbalan. Kalau kita terjemah recompense. B dengan, kalau mereka tulis imbalan, anna bahawasanya, lahum bagi mereka, al-jannah syurga. Okey, ayatnya pendek saja. Tolong terjemahkan dia. Puan Norazila, terjemahkan Puan Norazila. Yeah. Charlie handsome. Jangan kacau. Tolong mute-kan boleh? Siapa yang handsome tu? Okey. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan imbalan bahawasanya bagi mereka syurga. Okey, baik. Terima kasih Puan Norazila. Ayat 4 yang sebelumnya, page ni, kita cerita pasal munafik lah kan. Munafik ni sanggup buat apa saja untuk rosakkan Islam, untuk hancurkan Islam. Berbeza dengan orang munafik, orang Islam adalah orang yang sanggup buat apa saja untuk tinggikan Islam. Munafik sanggup buat apa saja, bahkan sanggup keluar belanja buat masjid tu. Munafik ni sanggup keluar belanja sendiri, korbankan duit sendiri, spend harta mereka sendiri untuk buat masjid. Sanggup tu. Tapi niat mereka untuk hancurkan Islam, rosakkan Islam. Adapun orang mukmin sanggup korbankan diri, korbankan harta untuk tinggikan Islam. Tu beza dia. Dua-dua sanggup. Tapi yang pertama sanggup untuk niat yang jahat. Yang kedua sekarang ni sanggup untuk benda yang sangat baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Allah guna perkataan membeli. Kenapa? Hidup ini antara untung dan rugi. Biasa kita dengar, dan biasanya benda untung, benda rugi ni melibatkan orang bisnes. Betul kan? Orang bisnes, biasanya lah perkataan untung rugi ni pada orang bisnes. Orang kerja makan gaji, jarang kita sebut untung rugi. Orang kerja makan gaji kan, kerja swasta ke, kerja government ke, jarang kita dengar pasal untung rugi. Dia ni kerja ni dia untung, dia ni kerja ni dia rugi. Jarang. Okey. Biasanya untung rugi ni guna pada orang niaga. Tak kisahlah niaga kecil ke, niaga besar ke, niaga tepi jalan ke, kedai makan ke, pasar raya ke, tu untung rugi. Jadi hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan, berkisar antara untung dan rugi. Jadi orang yang untung adalah orang yang Allah Ta'ala bagi syurga pada mereka, manakala orang yang rugi adalah orang yang dapat neraka. Jadi kehidupan kita sekarang ni, kita bagaikan sedang memperjudikan nasib kita ke akhirat dengan kehidupan kita sekarang. Apa kita spend, masa, duit, harta, tenaga, kita tak pasti. Kita spend untuk benda menguntungkan ke ataupun benda merugikan. Okey. Biasanya kita dengar untung rugi untuk orang yang berniaga. Tapi adakah orang berniaga je untung rugi? Tak. Orang kerja yang makan gaji pun ada untung rugi. Contoh. Dia untung. Kenapa dia untung? Pertama, tempat kerja dekat dengan rumah.
Yang kedua, dia kerja separuh hari je. Tapi gaji dia 4,000, 5,000. Contohlah ni. Seorang lagi, kerja yang sama, skop kerja yang sama, tapi tempat kerja jauh. Dia kena kerja sampai 5 petang. Okey, gaji dia murah sikit, 3,000 je. Jadi walaupun dua-dua tadi bukan berniaga, kerja makan gaji, tapi orang tetap akan compare, dia untung. Sebab tempat kerja dekat, gaji mahal, kerja singkat masa. Dia rugi sikit. Walaupun gaji dia 4,000, kita tinggilah, kira tinggilah. Tapi tempat kerja jauh. Kerja sampai pukul 5 petang, 6 petang, baru balik. Okey, gaji kurang sikit 1,000. Jadi untung rugi ni tuan-tuan dan puan-puan, okey, depend juga pada gaji, masa, skop kerja, walaupun kita bukan niaga. Okey? Macam tu juga kehidupan ini, antara untung dan rugi. Jadi bila sebut untung dan rugi, perkataan apa yang biasa Allah guna? Ishtara. Menjual, membeli, perniagaan. Tapi tak semestinya berniaga. Contoh, satu ayat. Ayat ni biasa orang guna untuk orang bisnes. Tapi sebenarnya ayat ni bukan untuk orang bisnes sangat. Tolong baca dia Puan Asmah boleh? Surah Saf. Muka surat 552. 552. Allah guna perkataan 552 ayat 10, 11, 12. Ustaz minta maaf, tak boleh nak ni. Tak boleh baca? Kat sini tak ada Al-Quran ni. Saya cuma online dengar. Okey. Kat sini tu kat mana tu? Saya kat Terengganu Ustaz. Okey. Baik, tak apa. Tolong terjemahkan dia. Puan Maisarah terjemahkan boleh? Puan Maisarah. 552. Okey, ayat 10, 11, 12. Boleh start je 552. Okay. 10, 11, 12. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. 12. Nescaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi. Cukup pun. 13 lah. Okey. So, ayat yang Tuan Zafir ada share kat skrin. Wahai orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Jual apa? Jual apa ni? Jual kain ke? Jual baju ke? Jual makanan ke? Jual sayur ke? Jual durian ni? Tak ada jual apa pun. Tapi Allah guna perkataan perniagaan. Kenapa Allah guna perniagaan? Kerana perkataan perniagaan tu sinonim dengan untung rugi. Jadi hidup kita ni macam niaga. Sama ada kita akan jadi orang untung ataupun orang rugi ke akhirat. Sebab tu dalam ayat ni ada cerita pasal jual apa. Nak tak aku tunjukkan pada satu perniagaan yang selamatkan kamu dari azab yang pedih? Niaga apa Niaga sayur ke, niaga pakaian ke, niaga makanan ke? Tak ada. Maksud niaga kat sini, kamu korbankan diri kamu, kehendak kamu, nafsu kamu ikut kehendak Allah, ikut kehendak Rasul, korbankan masa, korbankan jiwa, korbankan tenaga, perang jalan Allah. Itulah perniagaan yang paling untung. Niaga dia maksudnya, kita bagi sesuatu, kita dapat sesuatu. Trading, barter trade zaman dulu kan, ataupun trading lah. Kita bagi sesuatu, kita dapat sesuatu. Itu untung. Kita bagi masa untuk belajar lama. Masa belajar, kita bagi masa untuk belajar. Okey? Dan Alhamdulillah kita dapat kerja yang bagus, sekarang kita dapat balik duit. Dulu kita keluar duit banyak untuk belajar. Mak yang kita keluar duit banyak untuk belajar, ataupun kita kena pinjam PT untuk belajar. Kita dah keluarkan sesuatu. Okey? Sekarang kita dapat kerja yang berbaloi, gaji yang mahal. Alhamdulillah. Tak rugi kita keluar duit banyak untuk belajar dulu sebab kita dapat kerja yang besar sekarang. Contoh. Yang ruginya keluar duit banyak-banyak untuk belajar, contohlah. Tapi tak dapat kerja yang baik. Contoh. Jadi, bila sebut perniagaan, maksudnya kita bagi sesuatu, kita dapat sesuatu. Tukaran, ada pertukaran sesuatu. Jadi, hidup kita sama juga. Kalau kita banyak bagi masa hidup kita untuk dosa maksiat, kita bagi masa untuk dosa maksiat, keluarkan duit untuk dosa maksiat, bagi tenaga untuk dosa maksiat, kita bagi, maka kita akan dapat sesuatu. Jadi, seolah-olah kita keluar duit banyak, orang buat dosa maksiat ni seolah-olah dia keluarkan duit banyak, tempat tu dia keluarkan duit, tapi dia dapat barang-barang yang tak ada nilai, tak ada harga. Dapat sampah, dapat daun kering. Buat apa?
Orang yang beruntung dia keluarkan duit banyak ke sikit ke, tapi dia dapat benda yang sangat-sangat besar. Tu orang beruntung. Contoh, Allah sebut berniaga juga orang Yahudi yang tak beriman dengan Nabi. Orang Yahudi yang tahu Nabi Muhammad tu betul. Orang Yahudi, mereka tahu Nabi Muhammad tu betul. Tapi mereka pilih untuk tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Maka Allah kata, mereka tu membeli. Walaupun ada jual beli pun. Mereka tu membeli sesuatu dengan imbalan sesuatu. Okey, muka surat 26. Tolong baca dia, Tuan Haji Syahril dia boleh. Muka surat 26. Boleh, Ustaz. 26. Ayat 174, 175. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, iaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka melintang api neraka. Okey, terima kasih Tuan Haji Syahril. Tuan Safi dah share ayat tu kat skrin. Tuan Safi boleh tak merahkan dua word? Satu yashtaruna, satu ishtara. Boleh tak merahkan dua perkataan tu? Highlightkan dua perkataan tu Tuan Safi. Satu yashtaruna, yang 174, yang 175 ishtara. Boleh tak merahkan? Boleh Tuan Safi? Yes. Tu satu. Bawah dia, ayat tu ishtara. Ayat seterusnya tu ishtara. Bawah lagi. Ke kanan. Yeah, ishtara. Nampak tu? Terima kasih Tuan Safi. Jadi ayat kat skrin yang Tuan Safi share kat kita ni, yashtaruna ishtara. Sama tak dengan ayat kita sekarang? Innallaha ashtara. Kan? Sama kan? Jadi Allah kata orang Yahudi yang tahu kebenaran Nabi Muhammad disembunyikan. Mereka tu kenapa sembunyikan kebenaran Nabi Muhammad? Sebab mereka nak menjual agama dengan harga yang sedikit. Maksud mereka jual agama tak nak cerita pasal kebenaran sebab nak duniawi yang sedikit. Maksudnya mereka bagi kepalsuan tentang Nabi Muhammad, tak cerita ke orang, imbalan dia dapat dunia yang banyak. Bagi mereka dunia yang banyak lah, di sisi Allah dunia sedikit. Ayat 175, Allah kata, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya macam ni, orang Yahudi dah ada petunjuk. Maksud dah ada petunjuk, dah ada ilmu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Dia dah ada. Tapi dia sanggup abaikan ilmu tersebut dengan imbalannya, ambil kesesatan. Itu satu. Yang kedua, orang Yahudi ni kalau dia betul-betul beriman dengan Nabi Muhammad, dia akan dapat maghfirah, keampunan. Orang Yahudi ni kalau dia betul-betul beriman dengan Nabi Muhammad, ikut apa dia tahu daripada Taurat tentang Nabi Muhammad, dia akan dapat maghfirah, keampunan. Tapi dia tak nak. Keampunan tu dia tak nak. Dia bagi keampunan, imbalan yang dia ambil apa dia? Azab. Imbalan yang dia ambil adalah azab. Sebab tu Allah guna perkataan jual beli. Kerana apa? Hidup kita ni antara untung dan rugi. Sebagaimana orang berjual beli, kadang-kadang apa yang dibeli menguntungkan, apa dia jual menguntungkan. Kadang-kadang apa yang dia jual, apa yang dia beli merugikan. Ini berlaku. Kita bukan businessman pun, kita berlaku juga. Kadang-kadang apa kita jual rugi. Kita beli mahal, kita jual murah, rugi. Kadang-kadang ada yang kita beli murah, kita jual mahal, untung. Kadang-kadang kita beli benda yang mahal-mahal tapi tak ada nilai pun. Contohlah, bazir sia-sia je. Sebab tu dalam surah Al-As, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Niaga ke? Semua orang niaga ke? Tak, habis tu rugi apa? Dia spend masa dia, tenaga dia, jiwa raga dia, duit ringgit dia untuk sesuatu yang tidak ada nilai. Okey, satu orang dia ada RM100 ke, RM1,000 ke. Orang pertama RM100 tu dia beli rokok. Beli rokok RM100. Dapatlah 2, 3, 4, 5 kotak macam tu. Orang yang kedua, dia sebab guna RM100 beli emas. Jadi kita dapat tahu siapa untung, siapa rugi. Masa tu, orang beli rokok, dia tak rasa dia rugi pun. Tapi selepas beberapa tahun, kita dapat tahu. Rokok yang dia beli tadi RM100, habis hisap macam tu saja. Apa faedah pun tak ada. Tapi duit 100 yang dia beli emas tu, emas tu akan naik lagi. Macam tu. Jadi dua-dua keluarkan duit 100 yang sama, tetapi seorang untung, seorang rugi.
Ada orang dia bagi masa untuk buat dosa maksiat, tengok telefon, tengok TV banyak-banyak 2 jam. Ada orang 2 jam dia bagi masa untuk baca Quran, zikir, tasbih, dia untuk. Okey, sebab tu Allah guna banyak perkataan perniagaan sebab hidup kita ni macam berniaga. Sama ada kita memperoleh keuntungan ataupun kita memperoleh kerugian. Okey, baik. So, sekarang Allah cerita pasal jual beli. Allah kata dalam ayat ni, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang mukmin. Allah beli apa? Daripada orang mukmin. Allah beli diri mereka dan harta mereka. Dengan imbalannya, dengan bayarannya, syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah beli. Tuan Sofi boleh share balik tak ayat kita sekarang? Allah telah beli. Dah, Ustaz dah. Ni kat lain ni. Ni ayat kat skrin ayat lain ni. Ayat tadi. Okey ni. Terima kasih Tuan Sofi. Ayat ni Allah telah membeli. Kan? Kalau orang beli barang yang kita, orang tu dah transfer duit kat kita. Contohlah saya jual kucing. Jual kucing susah nak post. Contohlah saya jual pen drive ke. Kan? Saya jual pen drive. Orang tu dah bayar duit masuk akaun saya. Apa saya kena buat? Orang tu dah bayar duit kat saya. Dah. Past tense. Apa saya patut buat? Saya patut postkan barang tu secepat mungkin pada dia. Sebab dia dah bayar. Kan? Okey, baik. Sebelum tu maaf nak cerita dulu. Maafkan saya. Sebelum nak cerita pasal tu, tuan-tuan dan puan-puan. Diri kita siapa punya? Diri kita siapa punya? Allah. Harta kita siapa punya? Allah. Kan? Kita je rasa diri kita punya. Kita je rasa duit kita punya. Sedangkan diri kita, keluarga kita, masa kita, harta kita, semua Allah yang punya. Semua Allah yang punya. Apa dalil dia? Bila-bila Allah boleh cabut nyawa kita, bila-bila Allah boleh tarik harta kita. Kita rasa kita banyak duit, sangat. 10 bank semua penuh duit kita. Sekejap je Allah nak tarik. Tak susah pun. Allah hantar skamer yang bertaraf antarabangsa punya, tipu kita habis. Simpanan puluh-puluh tahun kerja, sekelip mata lesak. Boleh tak? Boleh. Sebab Allah nak beritahu semua tu Allah punya. Jadi bila Allah punya, boleh tak Allah suruh, okey, diri kau punya, masa kau punya, harta kau punya. Kau kena guna diri kau, masa kau, harta kau untuk keluar jalan Allah. Boleh tak? Tak ada apa-apa upah, tak ada apa-apa imbalan. Boleh tak? Boleh, sebab Allah punya. Tak perlu pun Allah bagi apa-apa imbalan sebab diri kita, masa kita, harta kita Allah punya. Jadi Allah suruh guna buat apa pun guna macam hamba abdi, diri dia tuan dia punya. Diri dia tuan dia punya. Tuan dia patut tak bagi upah kat dia. Tuan dia patut tak bagi upah kat dia. Ni upah kau kerja baik dengan aku. Tak payah. Tak payah. Tuan dia hanya perlu bagi makan. Bagi makan pakaian tempat tinggal. Selesai. Dia kerja banyak ke, kerja sikit ke, kerja sepenuh masa ke, separuh masa ke, tuan dia tak wajib bayar apa-apa kat dia. Yang penting tinggal sediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dah cukup. Kalau pekerja lain, pekerja kena bayar, dia kerja lebih kena bayar lebih. Dia buat sale lebih kena bayar lebih. Contoh, tu pekerja. Tapi kalau hamba abdi, dia kerjalah banyak mana sekalipun, dia kerjalah teruk-teruk macam dia sekalipun, aku hanya perlu sediakan untuk hamba abdi aku tempat tinggal, pakaian, makanan. Selesai. Wajib tak tuan dia, oleh kerana hamba aku nampak gaji lebih hari ni, aku kena keluar duit belanja lebih sikit lah bagi kat dia. Ataupun, biasa aku bagi makan nasi goreng je hamba abdi aku ni. Tapi hari ni nampak dia kerja rajin sikit, aku kena beli nasi ayam kat dia. Tak wajib pun tuan buat macam tu pada hamba dia. Sebab diri dia, masa dia, semua tuan dia punya. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan, kita ni semua Allah punya. Diri kita, masa kita, harta kita, semua Allah punya. Allah tak wajib pun dan tak mesti pun kena bagi imbalan. Okey, saya dah bagi masa untuk ibadat pada Allah. Saya dah bagi masa untuk ibadat pada Allah. Bagi masa lebih, Allah kena bagi pada lebih. Allah tak wajib pun. Sebab semua kita punya. Tapi atas dasar kasih sayang. Atas dasar nak, dia panggil apa memberi fadilat, encourage, memberi galakan, maka Allah bagi juga. Allah kata, Allah telah membeli daripada orang mukmin. Maksudnya Allah nak trade dengan kita. Apa dia? Kita kena bagi pada Allah diri, jiwa, raga dan juga harta. Bayaran Allah bagi pada kita adalah syurga. Untung ke tak untung? Untung lah. Seolah-olah kita keluarkan duit sikit tapi kita dapat benda besar sangat. Itulah untung. Okey, balik pada apa yang saya cakap tadi. Kalau saya jual barang, kita jual barang, orang dah transfer masuk duit ke akaun kita. Apa tu kita buat? Kita kena post barang tu secepat mungkin. Kita kena hantar barang tu secepat mungkin. Dia dah bayar. Duit dah masuk akaun kita lah. Memang dah jadi milik kita. Duit tu memang dah jadi milik kita.
Maka kita kena cepat-cepat hantar barang kat dia. Itu baru betul. So sekarang Allah dah bayar ke belum? Soalan saya pada tuan-tuan dan puan, Allah dah bayar ke belum? Soalan saya, cuba jawab, Allah dah bayar ke belum? Dah. Dah. Dah bayar. Terima kasih. Yang jawab terima kasih. Puan Zamani, Puan Zakia. Allah dah bayar. Jadi bila Allah dah bayar, bila kita kena post barang? Bila kita kena post barang? Sekarang lah. Ayat ni Allah guna perkataan Allah ishtara. Dekat skrin telah. Allah telah membeli dengan orang mukmin. Allah beli apa? Diri kita, harta kita. Apa imbalan dia? Apa barter trade dia kita dapat dengan pembelian daripada Allah ni? Syurga. Maksudnya syurga tu memang dah ada dah untuk kita. Cuma kita je belum post barang. Maksudnya kita je belum sungguh-sungguh bagi diri kita untuk Allah. Kita belum sungguh-sungguh korbankan harta untuk Allah. Adil ke tak adil? Tak adil lah tuan-tuan dan puan-puan. Bayaran kita nak, barang tak nak bagi. Ataupun bagi barang tapi lambat-lambat lah. Orang transfer duit kat kita malam ni. Okay, kita post kat dia barang bulan depan. Tahun depan post barang kat dia. Orang nak berurusan lagi tak? Kita tak nak scam. Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah bagi bayaran pada kita. Syurga ni. Kita je belum bagi barang pada Allah. Apa kita nak bagi pada Allah? Allah tak nak. Apa kita nak bagi barang pada Allah? Allah berhajat ke pada duit kita apa? Tak. Kita kena guna diri, harta, berjuang dalam Allah. Jadi saya jual barang lah. Contoh, saya jual telefon. Saya sayang telefon saya ni. Saya sayang sangat telefon saya. Jadi bila ada orang dah bayar untuk beli telefon ni, boleh tak saya sayang lagi? Tak boleh. Awak dah iklan untuk jual telefon awak. Orang dah pun bayar duit untuk beli telefon awak. Awak tak boleh sayang lagi. Saya sayang lah telefon saya. Kalau awak sayang, kenapa awak post kat mudah.com untuk jual? Dan orang dah transfer ke awak, masih lagi sayang untuk jual. Mana boleh? Orang dah post barang. Walaupun awak sayang macam mana kat telefon ni, tak kena bagi pada orang yang beli. Sama lah juga. Kita sayang diri kita. Kita sayang harta benda kita. Tapi bila Allah dah bagi bayaran, kita tak nak sayang-sayang lagi dah. Maksud tak sayang diri dan tak sayang harta, bukan buat benda pelik-pelik, tujuan bangunan ke, pajak pokok tujuan ke, tu bunuh diri dosa juga. Maksud kita tak boleh sayang diri kita, tak boleh sayang harta kita. Masa Allah minta berjuang, pergi berjuang. Tak boleh ada rasa, saya sayang diri saya tak puas lagi hidup. Tak boleh. Allah dah beli. Masa tu kita bukan kita punya lagi. Harta kita bukan kita punya lagi. Spend lah. Banyak mana Allah nak suruh spend, kita spend. Banyak mana Allah suruh kita korbankan, kita korbankan. Jadi orang yang buat macam ni, dialah layak dapat syurga yang Allah Ta'ala telah bagi pada dirinya. Kita sekarang Alhamdulillah lah, kita tak disuruh berperang macam Nabi dengan sahabat-sahabat. Kita sekarang disuruh bangun tahajud, tapi kita masih lagi tak sanggup nak korbankan diri kita. Kita kena korbankan apa sangat? Zaman dulu sahabat-sahabat dah dapat derajat tertinggi ni, kena korban nyawa. Tinggalkan pengalaman, korban harta. Kita sekarang mudah je. Korban hawa nafsu. Nafsu nak rehat, nafsu nak tidur lebih, nafsu nak buat benda sia-sia lebih, nafsu nak tengok telefon lama-lama, nafsu nak tengok TV lama-lama. Kita kena korbankan benda tu, bagi masa untuk Allah. Bagi masa untuk Allah. Itu yang sepatutnya kita buat. Okey, baik. Jadi orang yang Allah dah beli diri mereka, Allah dah beli harta mereka dan Allah dah bagi bayarannya syurga, apa dia kena buat? Sambung ayat seterusnya. Yuqatiluna, mereka, sambung ayat baru Yuqatiluna, mereka berperang. Yuqatiluna, mereka berperang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Famaka ataupun lalu yaqtuluna, mereka membunuh. Yaqtuluna, mereka membunuh. Wa dan yuqtaluna, mereka terbunuh. Yuqtaluna, mereka terbunuh. Wa'dan, sebagai satu janji. Wa'dan, sebagai satu janji. Alaihi, ke atas Allah. Alaihi, ke atas Allah. Haqqan, yang sebenar-benarnya. Haqqan, yang sebenar-benarnya. Fi dalam At-Taurat, wa dan Al-Injil, wa dan Al-Quran. Okey.
wa dan man siapakah? Man siapakah? Aufa yang lebih menyempurnakan. Aufa yang lebih menyempurnakan. Bi dengan ahdihi janjinya. Ahdihi janjinya. Min daripada Allah. Okey, terjemahkan dia Puan Zanaria. Terjemahkan boleh Puan Zanaria? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berperang di jalan Allah dan mereka membunuh dan mereka terbunuh sebagai satu janji atas Allah yang sebenarnya dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang telah menyempurnakan dengan janjinya daripada Telah ke Allah? ataupun lebih? Bukan telah, lebih. Oh, lebih. Sorry. Dan siapakah yang lebih menyempurnakan dengan janjinya daripada Allah? Okey, baik. Terima kasih Puan Zanaria. Allah dah bagi bayaran pada kita. Allah dah bagi bayaran pada orang mukmin. Imbalan dia Allah dah bagi. Apa dia? Syurga. Kita, syurga yang Allah dah bagi tu, apa barang kita kena bagi pada Allah? Nyawa dan harta, kan? Diri dan harta. Jadi apa kena buat dengan diri dan harta? Bunuh diri, lagi dapat berdosa. Guna diri, guna harta untuk berperang di jalan Allah. Kita takut lagi perang ataupun malas lagi perang sebab kita masih rasa diri kita punya. Kita masih rasa diri kita punya. Sebab tu kita takut lagi perang, sangat lagi perang. Sahabat-sahabat dia tahu, diri dia bukan dia punya, masa dia bukan dia punya, harta dia bukan dia punya. Sebab tu bila Allah suruh pergi sekarang, mereka terus pergi. Mereka pun sayang juga anak bini, mereka pun sayang juga tanah, kebun, harta, sayang. Mereka pun takut mati juga. Tapi oleh kerana mereka sedar, aku ni bukan aku punya lagi, Allah punya. Jadi bila bukan aku punya lagi, Allah punya, aku kena guna ikut kehendak Allah. Jadi bila Allah suruh berperang, mereka terus berperang. Sama ada dalam peperangan tersebut, mereka dapat bunuh orang ke, balik-balik menang, ataupun mereka terbunuh, mati sebagai orang syahid. Mereka termasuk di kalangan orang yang telah menyempurnakan bayaran ataupun barang pada Allah. Maksudnya jual beli mereka dengan Allah Ta'ala pun perfect. Sebab ada orang, dia perang tak mati-mati syahid langsung. Tinggal kat rumah ada sahabat-sahabat yang langsung tak, semua peperangan Nabi pergi, semua dia pergi. Semua peperangan Nabi pergi, semua dia pergi, tapi tetap mati kat rumah juga. Ada. Jadi adakah dia dikira sebagai orang tak sempurnakan jual beli dengan Allah? Tak. Dia tetap termasuk di kalangan orang yang menyempurnakan jual beli dengan Allah. Sebab tu Allah kata, sama ada mereka berperang, lalu mereka dapat bunuh, mereka tak mati, atau mereka terbunuh. Dua-dua tu yang dapat bunuh orang kafir ataupun yang mati semasa dalam peperangan, dua-dua tu di sisi Allah adalah orang yang telah menyempurnakan trading dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia layak tak dapat syurga? Layaklah. Sebab dia telah pun, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ambil bayaran. Dua telefon tadi saya dah ambil bayaran. Bayaran saya dah ambil. Telefon saya tak nak post kat orang tu. Telefon yang orang tu dah nak beli dengan saya, dia dah transfer duit kat saya. Tapi saya sayang nak post telefon kat saya. Halal tak saya guna duit orang tu? Tak halal guna duit orang tu. Saya tak layak dan memiliki duit orang tu. Sebab saya tak nak bagi barang saya kat orang tu. Macam itulah juga, syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, kita layak memilikinya dengan syarat kita sanggup korban di jalan Allah. Kalau syurga kita nak, tapi dalam masa yang sama kita tak nak bagi diri dan harta jalan Allah, samalah macam orang jual telefon tadi, orang dah bagi duit kat dia, dah transfer duit ke akaun dia, tapi dia tak nak bagi barang kat orang. Apa pandangan kita tentang orang tu? Penipu lah. Scammer lah. Contoh. Samalah juga, kita nak syurga. Nak syurga, nak. Tapi masa tak nak bagi untuk Allah. Jiwa raga tak nak bagi untuk Allah. Duit kedekut sangat, tak nak korbankan langsung jalan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak dianggap orang yang telah sempurnakan trading dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Okay, Allah kata janji Allah nak bagi syurga pada orang berperang ni, sama ada dia terbunuh ke, dia bunuh orang lain dia, bukan sekadar dalam Quran. Janji ni ada dalam Taurat, janji ni ada dalam Injil, dan janji juga ada dalam Al-Quran. Janjinya ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dahulukan Taurat, Injil, bukanlah bermakna Taurat, Injil lagi sempurna pada Quran, tak. Kerana Allah nak beritahu sejak dulu lagi janji Allah ni telah pun ada. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran, siapa korban diri harta untuk Allah, dia lah akan dapat syurga Allah Ta'ala dengan mudah. Siapa kedekut, tak nak bagi masa, tak nak ketakut lagi perang,
Dia boleh dapat syurga Allah Ta'ala juga. Mungkin syurganya kecil sikit ataupun dapat lambat sikit. Lalu Allah Ta'ala tanyalah, siapa yang lebih menyempurnakan janji daripada Allah? Kadang-kadang satu pelaburan tu kita nak masuk sebab kita rasa orang tu ustaz. Kita rasa orang tu kita kenal, jadi kita yakin dengan pelaburan yang dia ajak kita masuk. Kita letak 10,000, 15,000. Sebab apa? Ustaz aku ajak ni. Takkan ustaz aku nak tipu. Contoh. Oleh kerana dia ustaz kita pun rasa dia takkan tipu, takkan scam kita pun sanggup. Kita sanggup bagi banyak mana. Kita ada 100,000 dalam bank, dia minta 50,000. Okey, bagi 50,000. Ustaz takkan nak tipu. Kan? Tengok ustaz tu pun kena tipu, kita sekali kena tipu. Contoh, ni banyak berlaku. Tapi Allah, siapakah yang lebih menyempurnakan janji daripada Allah? Tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya, Allah lah yang paling menyempurnakan janji. Kadang-kadang orang tu dia kadang-kadang orang tu, contoh minta maaf banyaklah, dia kerja insurans. Dia seorang ejen insurans yang bagus. Kita bayar kat dia bulan-bulan lah, insurans kita, anak isteri dan sebagainya. Dia punya performance sangat bagus. Kita sakit je, kita tahu, saya sakit lah, jom jumpa kat hospital. Dia tunggu dah, congok kat hospital. Kita masuk hospital, duduk dalam bilik, kau bawa keluar semua dia settle. Kita tak keluar seposen pun. Maksudnya dia seorang ejen insurans yang sangat bagus. Ejen insurans yang tak bagus, semua dia suruh kita buat sendiri. Dia duduk di rumah, goyang kaki. Itu tak bagus. Kadang-kadang ejen insurans tu bagus. Apa dia janji, betul-betul dia buat. Setengah ejen insurans ni, sebelum dia nak ajak kita masuk, janji mana bukan main. Lepas kita masuk, tinggal buat bodoh. So kita buat sendiri je, contoh. Ada setengah ejen insurans, contohlah ni, bukan nak burukkan, tak. Apa dia janji, betul-betul dia buat. Maknanya dia menyempurnakan janji. Tapi lepas 5 tahun kita masuk insurans bawah dia mati. Contoh, dia mati. Bila dia mati, benda tu akan dipas pada orang lain. Orang lain tu adakah betul-betul akan buat sebagaimana dia buat? Belum tentu. Ataupun sekarang berlaku apa tahu, ejen insurans tu tukar, dipindah syarikat lain. Dulu dia ejen insurans syarikat A, kita masuk beli bawah dia. Dia lompat pergi syarikat lain, ejen insurans syarikat lain, kita terkapai-kapai kat syarikat tu. Contohlah, ni sekadar contoh. Allah ada tak jadi orang ejen insurans yang kita percayai tadi, dia accident, dia mati. Dia memang nak sempurnakan janji, tapi dia mati dulu. Jadi dia tak dapat tunaikan apa yang dia janji. Boleh berlaku, betul? Ada orang dia jujur dengan kita, dia berjanji nak bayar balik hutang kita. Tengok lepas dia pinjam duit kita, dia mati. Dia memang nak bayar hutang, memang rekod dia tak pernah fail bayar hutang, tapi dia mati. Macam mana dia nak sempurnakan janji dia? Allah Ta'ala bila berjanji, ada tak kemungkinan Allah Ta'ala fail dalam menunaikan janji? Tak ada. Allah Ta'ala lah yang paling sempurnakan janji, sebab tidak akan ada apa-apa aral melintang yang boleh buat Allah tak mampu tunai janji. Tak ada. Ini sebagaimana kita percaya kat ustaz, percaya dekat family, kita sanggup kalau ustaz kita ajak melabur ke, family kita ajak melabur ke, oleh kerana kita trust, percaya sangat pada ustaz kita, pada family kita sanggup korbankan duit simpanan kita. 100,000, 200,000. Kenapa? Takkan ustaz aku nak tipu aku. Takkan family aku nak tipu aku. Betul kan? Kita yakin apa yang dijanjikan tu. Awak letak banyak ni, biasanya awak akan dapat banyak ni. Paling common dalam setahun 30% awak dapat keuntungan. Contoh. Dia pun tunjuk rekod-rekod pelaburan dia sebelum. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi keuntungan tu dapat, boleh jadi tak dapat. Banyak orang yang rugi dalam pelaburan. Yang untung ada, yang rugi pun banyak. Tapi Allah Ta'ala punya pelaburan ni, bisnes yang Allah Ta'ala offer ni, ada tak kemungkinan tak betul? Tak ada. 0.001% pun tidak ada yang tak betul. Apa Allah janji, memang confirm akan dapat. Jadi kenapa untuk orang yang berjanji, kita sanggup bagi duit, sanggup korbankan duit? ASB, tabung haji, menjanjikan keuntungan. Betul kan? Sikit ke banyak ke, kita tak rasa bersalah, tak rasa takut pun nak letak duit banyak-banyak kat ASB, tabung haji. Sebab kita yakin, walaupun sikit tetap ada untung. Tak pernah rugi lagi lah orang labur kat tabung haji, ASB tak pernah rugi lagi lah. Ni sekadar contoh. Sangguplah, orang ada duit simpanan 100,000 dalam bank dia sanggup keluarkan, masuk tabung haji. Orang ada 100,000 dalam bank dia keluarkan, masuk ASB. Sebab dia yakin tetap akan ada untung. Dia tak rasa rugi sikit pun. Spend duit untuk tabung letak duit kat tabung haji, letak duit kat ASB. Sebab dia yakin untung. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala punya janji ni lagi untung pada letak duit kat ASB tabung haji. Maksudnya, sebagaimana kita tak perlu risau, tak perlu takut rugi, tak perlu risau rugi bila letak duit kat ASB dengan tabung haji, ni contoh. Macam itulah juga, kita tak perlu risau, tak perlu takut bagi masa untuk Allah lebih
korbankan diri untuk agama Allah, korbankan harta untuk agama Allah. Jangan takut rugi langsung. Ni point dia. Ini point dia Allah nak sampaikan dalam ayat ni. Hari ni manusia dia tahu syurga ada. Dia tahu syurga lagi besar pada dunia. Dia tahu syurga lagi untung pada dunia. Tapi takut nak korban hak diri jalan Allah Ta'ala. Saya nak korban duit jalan Allah Ta'ala. Saya nak bagi masa untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan orang janji orang, kita boleh yakin. Allah Ta'ala punya janji, kita tak yakin. Allah Ta'ala tanya, siapa lebih sempurnakan janji daripada Allah? Jawapannya tidak ada lah. Allah lah yang paling menyempurnakan janji. Sepatutnya sebagaimana kita tanpa was-was letak duit dalam tabung JSB tadi, macam tu juga kita kena tanpa was-was bagi apa saja Allah nak. Allah suruh pergi perang, okey boleh. Mati pun tak apa, balik menang pun tak apa. Okey, baik, seterusnya sambung ayat baru. Fa maka istabshiru, bergembiralah kamu. Istabshiru, bergembiralah kamu. Bi dengan okey. Bai'ikum, jual beli kamu. Bai'ikum, jual beli kamu. Allazi yang baya'tum, kamu telah berjual beli. Baya'tum, kamu telah berjual beli. Bihi, dengannya, dengan Allah. Terjemah bihi dengannya, maksud dengannya adalah dengan Allah. Wa, dan zalika, demikian itu. Zalika, demikian itu. Huwa ialah al-fauzu, kejayaan. Al-fauzu, kejayaan. Al-azim, yang besar. Al-azim, yang besar. Okey, Puan Yusriza, tolong terjemahkan Puan Yusriza. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bergembiralah kamu dengan jual beli kamu yang kamu telah berjual beli dengan Allah. Dan demikian itu ialah kejayaan yang besar. Okey. Terima kasih Puan Yusriza. Ada orang beli telefon harga 1,000. Contohlah telefon tu harga 1,000. Tapi kita dapat beli time promosi harga 800 tu. Gembira tak kita? Gembiralah. Saya dapat benda yang mahal macam orang lain tapi dengan nilai yang murah. Gembira tak? Gembiralah. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan, orang yang jual beli dengan Allah Ta'ala ni, dia bagi masa perang mungkin dalam dua kali perang saja. Orang lain beli telefon harga 1,000 baru dapat telefon tu. Kita beli telefon yang sama harga 800 je. Gembira tak? Gembiralah. Maksudnya apa? Saya tak perlu keluar duit macam orang lain tapi saya dapat banyak. Ada orang, apa saya nak relate dengan ayat ni? Ada orang nak dapat syurga, dia kena ibadat malam banyak, dia kena puasa banyak, baru dapat syurga. Tapi orang berjihad jalan Allah, tuan-tuan dan puan-puan, dia baru masuk Islam semalam, hari ni dia pergi jihad, hari ni dia perang, hari ni dia mati. Jadi dia tak tolak tahajud banyak macam si fulan seorang lagi. Jadi dia tak sedekah banyak macam si fulan seorang lagi. Untung tak dia? Untunglah. Dia hanya bagi masa perang jalan Allah, lalu dia mati, sikit je masa dia bagi, sikit je korban dia buat, tapi dia dapat syurga lagi besar pada orang lain yang tak pernah pergi perang tapi tahajud banyak, baca Quran banyak. Inilah perniagaan yang beruntung. Sebab tu Allah kata, berilah berita gembira pada orang yang telah buat urusan jual beli dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia mungkin bagi sikit, dia mungkin bagi banyak, dia mungkin korban masa sikit, mungkin korban masa banyak, mungkin dia mati dalam peperangan ataupun dia hanya luka dalam peperangan, dia tetap untung besar. Itu point dia. Dia tetap untung besar. Kenapa untung besar? Dapat syurga. Adakah benda lagi, adakah benda yang lagi besar lagi untuk pada syurga? Tidak ada. Sebab tu Allah cakap dalam ayat ni, bila kamu dah bagi masa jalan Allah, sama ada kamu menang ke, kamu seri ke, kamu kalah, kamu terbunuh, kamu ditawan ke, kamu tetap kena rasa untung. Kamu tetap kena rasa untung. Sebab apa? Bayaran dah dapat. Aku pun dah bagi barang. Masuk bagi barang tu, saya ulang balik. Masuk bagi barang tu, diri dan harta aku dah bagi. Jadi nak risau apa lagi? Nak risau apa lagi? Duit dah dapat, barang dah bagi. Orang bisnes, duit dah dapat, barang dia dah bagi. Duit tu semua dia punya. Dia tak perlu ragu, dia tak perlu risau, tak perlu ragu-ragu lagi dalam menggunakan duit tersebut sebab dah jadi hak dia. Sama lah juga orang yang Allah dah bagi bayaran syurga dan dia pun telah bagi barang. Diri dia, masa dia, harta dia telah bagi untuk Allah Ta'ala, maka syurga tu confirm milik dia. Gembira, kena gembira. Walaupun kalah dalam peperangan, walaupun mati terbunuh dalam peperangan.
itulah ya Allah Taala kata itulah kejayaan yang paling besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa ni? Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ni dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, wa takaffalallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa tasdiqun bi rusuli. Allah menjamin orang yang pergi berjuang di jalan Allah Taala, di mana tidaklah dia keluar untuk berjuang tersebut melainkan semata-mata berjihad jalan Allah dan semata-mata kerana membenarkan janji yang disampaikan oleh Rasul. Maka Allah kata, Nabi kata, bi an tawaffahu an yudkhilahu jannah aw yurji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min awjrin aw ghanimatin. Sama ada dia meninggal dunia dalam peperangan tersebut, lalu Allah Ta'ala masukkannya ke dalam syurga, ataupun orang pergi perang tadi, Allah mengembalikannya ke rumahnya yang dia keluar daripada rumah tersebut, memperolehi apa yang dia perolehi, ganjaran dan juga ghanimah. Maksudnya, siapa pergi perang jalan Allah, confirm untuk. Orang niaga, keluarkan modal yang sama, bagi masa yang sama, ada kemungkinan untuk, ada kemungkinan rugi. Orang niaga ni tak semua untuk. Ada kemungkinan untuk, ada kemungkinan rugi. Tapi meniaga dengan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan dan puan-puan, niaga lah kita kata, dengan Allah Ta'ala ni, tidak ada istilah rugi. Awak dah bagi masa, awak dah bagi diri, awak dah bagi harta, tidak ada istilah rugi. Awak tetap untung. Itu maksud hadis Nabi SAW. Allah jamin keuntungan. Cuma nampak tak? Tak nampak. Kalau nampak semua orang pergi kerja, awak apa sekarang? Berjuang jalan Allah. Tunggu masa lagi perang. Semua pergi kerja. Kalau nampak. Sebab tak nampak itulah yang bila datang suruh pergi perang pun masih takut-takut. Masih berat nak pergi perang. Sebab apa? Sebab tak nampak. Okey, baik. Ayat ni sama macam ayat dalam awal-awal surah Taubah dulu. Tolong baca dia. Puan Ena boleh? Puan Ena tolong baca. Muka surat saya cari sekejap. Jadi Allah jamin dalam ayat ni harta dan diri. Muka surat saya cari sekejap. Yes. 189. Puan Ena 189 bawah sekali. 189. Cek. Bawah sekali ayat 20. Ya, ayat 20 betul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Okey, terima kasih Puan Ena. Kita sembahyang tahajud banyak, puasa sunat banyak, baca Quran banyak, zikir banyak, sedekah banyak, tetap tidak boleh menandingi orang ni. Hijrah semata-mata kerana Allah, sayang tak kampung halaman, sayang family, sayang kerabat-kerabat. Allah suruh hijrah. Lepas penat hijrah, tak ada duduk lama lagi, Allah suruh jihad. Pergi jihad. Tak ada kata Allah, tahun lepas kita baru hijrah, bagilah relax tahun 2. Tak ada. Allah suruh jihad. Balik jihad, ada perintah jihad lagi. Pergi jihad lagi. Tak pernah ke tak ada ke relax tahun ni tahun relax? Tak ada ke tahun-tahun yang relax? Tak. Memang nak relax. Tapi bila Allah Ta'ala suruh pergi jihad, bawa diri, bawa harta sebanyak mulia yang mereka boleh bawa. Maka Allah kata, mereka itulah highest degree di sisi Allah. Kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang faizun, berjaya. Kat skrin faizun. Tuan Sofi dah share kat skrin faizun. Ayat kita sekarang fauzu. Saya dah terangkan kejayaan faizun dan kejayaan fauzu adalah orang yang telah sampai ke destinasi kejayaan. Dia orang yang telah sampai ke destinasi kejayaan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kemungkinan untuk gagal lagi tak? Tak ada dah. Tapi kalau aflaha, berjaya juga. Hayya 'alal falah, berjaya. Qad aflaha, berjaya. Orang tu berada atas landasan kejayaan. Kita yang jaga semayang sekarang, kita jaga kemaluan, kita bayar zakat, kita buat apa lagi? Ada 6 ciri-ciri orang berjaya dalam surah Al-Qur'an tu kan? Ya, sekarang kita berada atas landasan kejayaan. Minggu depan tak tahu lagi. Tahun depan tak tahu lagi kita macam mana. Ya, sekarang kita orang jaga semayang, kita orang dapat jaga kemaluan, kita bayar zakat. Ya, sekarang. Tapi bulan depan, tahun depan kita tak tahu lagi macam mana. Dia ada kemungkinan tak kita tergelincir daripada, boleh tak jadi kemungkinan berlaku, kita tergelincir daripada landasan kejayaan. Boleh jadi. Itu aflah. Tapi afaizun, orang yang dah capai matlamat kejayaan, tidak ada kemungkinan lagi mereka akan gagal. Itu beza aflaha dengan al-fauzu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Sama ayat seterusnya.
Kalau macam tu seronoklah pergi perang saja. Ayat seterusnya ni nak beritahu. Orang yang Allah bagi kejayaan ni, bukanlah mereka pergi perang saja, ada lagi benda mereka buat. Sambung ayat muka surat 205 Sambung muka surat 205 ayat 112. Iaitu, tulis dalam bracket, iaitu At-taibuna, orang-orang yang bertaubat. At-taibun, orang-orang yang bertaubat. Ni ayat lah ni. Al-abidun, orang-orang yang beribadat. Al-abidun, orang-orang yang beribadat. Al-hamidun, orang-orang yang memuji. Orang nama Hamid, Hamidah, Hamidin, Hamdan, Hamdi, Humaidi. Itu semua ada kaitan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa lagi pada itu? As-sa'ihun. As-sa'ihun ni ada dua terjemahan. Pertama, orang-orang yang bermusafir. Terjemah as-sa'ihun, pertama orang-orang yang bermusafir. Yang kedua, orang-orang yang menziarahi. Orang-orang yang menziarahi. Dua-dua boleh. Kita terjemah aja dulu. Ar-raki'un, orang-orang yang rukuk. Ar-raki'un, orang-orang yang rukuk. As-sajidun, orang-orang yang sujud. As-sajidun, orang-orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Okey? Orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dan an-nahuna, orang-orang yang melarang. Terjemah an-nahuna, orang-orang yang melarang. Okey? Daripada al-munkar, kemungkaran. Al-munkar, kemungkaran. Boleh? Dan al-hafizuna, orang-orang yang menjaga. Al-hafizuna, orang-orang yang menjaga. Li bagi hududi, batasan-batasan. Hudud ni had, batasan-batasan. Terjemah hududi, had, batasan-batasan. Allah, agama Allah. Allah, agama Allah. Dan Bashiri, berilah berita gembira. Bashiri, berilah berita gembira. Okey? Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Okey, Puan Zakiyah terjemahkan ayat kita ni. Ayat kita ni ayat terakhir malam ni. InsyaAllah, ayat terakhir malam ni. Ada Puan Zakiyah? Iaitu orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadat, orang-orang yang memuji, orang-orang yang bermusafir ataupun orang yang menziarahi, orang-orang rukuk, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, dan orang-orang yang melarang daripada kemungkaran, dan orang-orang yang menjaga bagi batas-batas agama Allah, dan beri berita gembira kepada orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Zakiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok ayat tadi, senang sangat. Nak masuk syurga, pergi perang je lah. Kalau pergi perang mati, Alhamdulillah, syahid, boleh masuk syurga. Kalau pergi perang, tak mati-mati, balik hidup, menang dapat ghanimah, lepas tu relax lah. Dah tak jaga semayang dah tak zikir lagi dah tak bertasbih lagi dah. Tengok orang buat dosa maksiat, biarlah, aku dah pergi perang kan. Allah dah janji syurga untuk aku, nak pening kepala aku lagi. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, nak beritahu, kalau lah pergi perang saja dah cukup. Okey, kalau lagi perang saja dah cukup, ramailah orang balik perang relax. Pergi perang, ayat tadi kan, pergi perang, lepas dapat kemenangan balik ghanimah, Allah dah bagi syurga untuk kita. Syurga dapat, ghanimah dapat, kemenangan dapat. Relax apa ni? Tak. Orang-orang yang Allah Ta'ala yakin nak bagi pada mereka syurga ni adalah orang-orang yang bukan sekadar pergi perang. Sebab kalau peperangan bukan tiap-tiap hari. Peperangan bukan tiap-tiap bulan. Peperangan bukan tiap-tiap hari. Zaman Nabi bukan tiap-tiap hari berperang. Bukanlah tiap-tiap hari berperang dan bukanlah tiap-tiap bulan berperang. Dia masa mereka perang sungguh-sungguh.
Hari ni Nabi suruh pergi perang, hari ni juga dia pergi perang dengan diri dengan harta. Selain masa perang apa mereka buat? Selain masa berperang, ada 7 perkara yang mereka buat. Ni, dalam ayat ni, ada 7 perkara yang mereka buat dan kita sekarang bukan zaman perperang kan? Kita tak disuruh oleh kita punya Amirul Mukminin negara kita. Sama ada setuju tak setuju terpulang lah. Kita ada Amirul Mukminin, ketua orang Islam kat negara kita, tidak memerintah kita pergi perang. Dia tak suruh pun kita pergi tolong apa berlaku kat Palestin, dia tak suruh pun kita tolong apa berlaku kat Myanmar, tak suruh. Dia tak wajib bagi kita. Jadi sekarang kita tak pergi perang. Apa kita kena buat ni? 7 perkara ni. Kalau kita nak dapat syurga daripada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah janji dalam ayat 111 tadi, 7 perkara kita buat. Pertama, orang bertaubat. Orang yang bertaubat, ni adalah orang yang dapat syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang sering bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada dia bertaubat dengan cara solat taubat ataupun istighfar pada Allah Ta'ala pun dia agak taubat. Okey, kita hari ni kita faham bertaubat tu kena sembahyang taubat. Itu kalau perempuan tu uzur tak boleh sembahyang, macam mana? Dia buat dosa, dia datang bulan. Alamak, kena tunggulah 7-8 hari dulu baru boleh sembahyang taubat. Tak sampai 8 hari mati, macam mana? Tak kira taubat ke? Tak. Taubat ni apa dia? Janji sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat perjanjian sepenuh hati dengan Allah Ta'ala, tidak akan mengulangi dosa tersebut waktu akan datang. Taubat tu. Okey, cuma kalau kita dahulukan dengan semayang, dahulukan baca Quran, kita tunjuk kesungguhan dalam taubat tu lagi baik. Tak ada masalah. Okey, pertama ciri-ciri orang berjaya dapat masuk syurga adalah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu ayat je. Ada banyak ayat nak refer sebenarnya. Banyak ayat nak refer tentang ahli syurga ni. Tolong baca Tuan Sofi boleh. Surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Saya cari sekejap. Allah Ta'ala kata ahli syurga. Dia ni ahli syurga ni. Sebab apa? Kat dunia dulu ni dia buat. Minta ampun. 349. Tuan Sofi 349. Ayat yang ke 107 sampai 111. 107 sampai 111. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Okey, yang berjaya yang menang. Terima kasih Tuan Sofi. Ahli neraka minta keluar. Allah Ta'ala kata tak payah. Duduklah kamu dengan hina dalam neraka ni. Jangan nak cakap-cakap pagi dengan aku. Dulu ada sebahagian hamba-hamba aku kat dunia. Mereka semua berdoa. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Kita nak doa pada Allah tak tahu apa. Baca 109 ni. Baca 109 ni. Rabbana amanna faghfir lana. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami. Wahai Tuhan kami beriman, ampunkanlah kami. Rahmatilah kami, Engkau adalah sebaik rahmat. Maksudnya Allah tak banyak lagi amalan orang tu bagus. Tapi yang pertama sekali Allah highlightkan, Allah cakap pada ahli neraka, mereka tu jadi ahli syurga yang aku bagi syurga sebab mereka dulu semua berdoa ampunkanlah. Minta ampun pada Allah. Ini ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang selalu minta ampun pada Allah Ta'ala walaupun dia Nabi. Walaupun dia sahabat. Okey, kita je perasan kita tak ada dosa. Kita je perasan kita tak lalai. Kita je perasan aku ustaz. Aku tak pernah berjudi. Aku tak pernah minum arak. Kira aku tak ada dosa. Nabi orang paling baik dengan Allah Ta'ala satu hari istighfar pada Allah 70 kali. Jadi kita istighfar pada Allah, kita taubat pada Allah. Inilah ciri orang yang senang dapat syurga. Yang kedua, abidul ibadat. Kita biasa tahu ibadat ni yang kita faham, ibadat ni apa dia? Semayang lah kan? Tak, sebenarnya tuan-tuan 24 jam hidup kita adalah ibadat. Apa kita buat yang meredhakan Allah dan apa kita jauhi semata-mata nak meredhakan Allah,
Hati nak buat maksiat, kita jauhi. Itu ibadat. Ibadat ni berasal pada perkataan hamba. Abidun ni ibadat. Ibadat ni berasal perkataan hamba. Kita tanyalah diri kita. Kita ni hamba Allah waktu semayang saja ke atau 24 jam? Kita hamba Allah 24 jam. Maksudnya 24 jam kita boleh jadi ibadat. Apa makna ibadat? Hati kita sentiasa ingat Allah. Hati kita sentiasa syukur pada Allah. Kalau kita dah penat zikir, penat baca Quran, fikiran kita tafakur tentang kebesaran-kebesaran Allah, itulah ibadat. Itulah ibadat. Tak semestinya semayang saja. Buat baik pada mak ayah, ibadat. Buat baik pada anak, pada pasangan, ibadat. Jadi ibadat ni luas lah. Ibadat ni luas. Cuma ya, ibadat paling besar solat. Tak dinafikanlah solat. Dia orang yang berjaya adalah orang yang kaki ibadat. Maksudnya kebanyakan masa dia dihabiskan ibadat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau semayang pun tak cerita bab lain lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hamidun. Maksud hamidun adalah mulutnya sentiasa senang nak muji Allah. Mulutnya sentiasa senang nak memuji Allah, sama ada disebut subhanallah ke, alhamdulillah ke, ataupun disebut Allahu Akbar ke, disebut la ilaha illallah ke, ataupun baca Quran. Sebab banyak Al-Quran memuji Allah Ta'ala. Jadi orang banyak baca Quran, orang banyak tasbih, adalah orang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni suka puji orang yang kita minat, kita suka, kita sayang. Orang minat bola, dia semua puji Ronaldo. Biarlah Manchester United kalah semua pun, kita tak puji Ronaldo, contoh. Kalau minat artis, dia minat artis A. Tiba-tiba datang artis luar negara B, C, D yang bukan dia minat, datang buat konsert kat tempat negara dia, dia tetap kata apa? Artis A aku lagi bagus pada dia. Patutnya datang artis B, C, D, ceritalah pasal artis B, C, D tu. Tapi tak, dia minat A juga, dia tetap cerita pasal A juga. Sama lah juga orang yang hamidun, walaupun orang puji tentang kehebatan si fulan, kekayaan si fulan, kecantikan si fulan, kemerduan suara si fulan, kehebatan lakonan si fulan. Maaf, saya tak ada masa nak cerita pasal benda-benda makhluk ni. Kehebatan makhluk A, makhluk B, nyanyian makhluk A, menyanyian makhluk B, lakonan makhluk A, lakonan makhluk B, saya tak minat langsung. Sebab mulut saya hamidun. Hamidun. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, saya lupa nak beritahu. Allah sebut ciri-ciri, tujuh ciri-ciri dalam ayat 112 ni. Allah guna noun, Allah tak guna verb. Allah guna noun, Allah tak guna verb. Apa tanda satu perkataan tu noun dalam bahasa Arab? Ada alif lam. Senang cerita. Bila ada alif lam, maksudnya dia noun, dia isim. Kalau tidak ada alif lam, contoh yu'minuna, ya'muruna, Allah guna verb. Bila verb, dia akan tertakluk dengan masa. Bila sebut verb, dia akan tertakluk dengan masa. Sama ada past tense, present tense ataupun future tense. Betul kan? Itu bila sebut verb. Tapi sekarang Allah tak guna verb, apa makna dia? Allah tak guna verb untuk ketujuh ciri ni. Maksudnya mereka memang sentiasa bersifat dengan selalu bertaubat, selalu beribadat, selalu memuji Allah. Mereka bukan orang yang telah ataupun akan saja. Tak, mereka ni sentiasa. Mereka ni akan sentiasa. Maksudnya kaki taubat, kaki ibadat, kaki puji Allah. Itu maksud Allah Ta'ala menggunakan sesuatu tu dengan perkataan nouns, bukan guna verb. Ini dalam grammar sebenarnya. Tapi tujuan dia nak beritahu apa dia? Orang yang dipanggil kaki ibadat adalah orang yang selalu ibadat. Orang yang dipanggil kaki tasbih, orang selalu tasbih. Ada orang dia baru sekali ibadat, orang panggil dia orang abid. Dia ni orang surau. Kenapa? Pernah nampak dia semayang kat surau sekali? No. Orang tu dipanggil orang surau bila dia selalu pergi surau. Orang tu dipanggil kaki mengaji sebab nampak ngaji di kelas sana, kelas sini, ngaji sana, ngaji sini, baru panggil kaki tu. Okay, kalau orang tu sekali je masuk tempat judi, kita tak panggil kaki judi. Orang yang hari-hari semua muka tempat judi, tu layak kaki judi. Okay, baik. Kemudian, memuji Allah. Nombor 3. Yang keempat, orang yang menggembara. Menggembara ni ada banyak tafsiran. Pertama, maksud menggembara pergi perang, ataupun menggembara cari ilmu, ataupun menggembara pergi naik haji. Senang cerita, orang yang menggembara cari ilmu, orang menggembara naik haji, orang menggembara pergi perang, ataupun apa saya lupa tadi. Orang menggembara hijrah kerana agama. Yes, hijrah kerana agama. Jadi orang yang sanggup menggembara kerana agama, pergi haji ke, tambah ilmu ke, pergi perang ke, orang ni adalah orang yang berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bab duniawi pun orang nak berjaya kena hijrah. Dalam bab ukhrawi pun sama juga. Orang nak berjaya kena hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i buat syair. Dia kata apa dia? Kalaulah singa tak nak hijrah, singa daripada sarang dia tak nak hijrah, dia tidak akan dapat makanan-makanan.
Kalaulah air tidak mengalir, air tidak berhijrah, maka air setempat apa jadi pada air tersebut? Busuk, kotor. Tuan-tuan pernah tak mancing kat lombong, air tak berjalan? Dapat ikan, tak boleh nak makan. Ada orang ajak saya pergi mancing dapat ikan, air lombong, air tak bergerak. Ikan tilapia, Allah, bau teruk sangat. Basuh-basuh bau kuat lagi, tak makan, buang macam tu saja. Contohlah ni. Kadang air tak berjalan tu, dia punya kesan dia lain. Air bila tak berjalan bertakung, dia akan jadi busuk, rosak. Jadi air tu dia tak rosak bila sesa mengalir. Sama jalan juga kita duduk setempat, tak nak musafir, tak nak berziarah untuk baiki diri, tak nak ziarah untuk belajar agama, tak nak hijrah untuk baiki diri, maka kita akan jadi tepu. Kita rasa kita dah okey, kita rasa kita dah bagus sebab tak nak ziarah. Ada sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kita tak nak buat lawatan-lawatan ke? Nabi kata apa dia? Inna siyahata ummati fi sabilillah. Melancongnya umat aku, ziarahnya umat aku tu dari jalan Allah. Kalau kita pergi ziarah semata-mata ziarah, kita tak termasuk dalam kategori ni. Setiap tahun pergi cuti luar negara, setiap tahun pergi cuti luar negara, tak termasuk dalam kategori ni. Orang termasuk dalam kategori ni belajar kat Mesir, belajar kat Jordan. Dia niat nak belajar agama, tapi dalam masa yang sama menggembara tak? Menggembara. Dapat tak tengok kecantikan negara Mesir, Jordan? Dapat tengok? Dapat tengok. 2 in 1. Okey, baik, itu nombor 4. Jadi orang menggembara untuk agama, sama ada untuk cari ilmu ataupun untuk apa lagi? Pergi haji. Itu masuk as-saihun. Ataupun ada pendapat mengatakan as-saihun adalah orang yang ziarah orang-orang sakit. Orang yang suka ziarah orang sakit, ziarah mak ayah, ziarah kawan-kawan yang sakit, ziarah orang memerlukan, itu termasuk di kalangan as-saihun. Okey? Yang ke berapa dah tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, orang jaga semayang. Ar-raki'un dengan as-sajidun, orang jaga semayang. Senang. Kita tak payah ar-raki'un yang keempat, as-sajidun yang kelima. Tak. Ar-raki'un, as-sajidun, 1. Maksudnya orang jaga semayang. Orang rukuk dengan orang sujud, maksudnya orang yang jaga sembahyang. Bukan sekadar sembahyang fardu. Sembahyang sunat pun mereka titik beratkan. Ini ciri-ciri ahli syurga. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, mereka bukan sekadar fikirkan diri mereka sahaja, bahkan mereka risau juga terhadap agama orang lain. Bukan aku seorang nak masuk syurga, mana masuk syurga juga. Jadi tengok orang tak buat baik, ajak buat baik. Tengok orang buat perkara mungkar, cegah, nasihat, beritahu. Itu maksud al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ini yang keenam. Yang ketujuh, mereka jauhi dosa maksiat. Mereka tak ada kata aku dah pergi perang, aku dah ibadat banyak, sembahyang banyak, puji Allah banyak, ziarah sana sini banyak, jadi aku tak apalah buat dosa sikit-sikit. 10 kebaikan aku buat, 1 dosa aku buat, apa masalah? Tak apa dipanggil apa? Tak samalah, tak degih lah. Kelantan panggil tak degih, tak efek langsung lah. Kalau aku dah buat kebaikan punya banyak sebelum ni, hari ni aku buat dosa 1 je. Apa salahnya? Tak. Orang-orang yang ahli syurga, mereka akan jaga betul-betul batasan-batasan Allah. Ni tak boleh, ni haram. Ni tak boleh, ni haram. Maaf, saya tak nak terlibat. Itu orang-orang yang percaya. Dan inilah juga ciri-ciri orang mukmin. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni yang terakhir, wa basyiril mukminin, berilah berita gembira kepada orang yang senang berjihad jalan Allah, tak ada tanggung-tanggung, tak ada berat punggung nak pergi jihad jalan Allah, dan mereka di samping tu selain pergi jihad, mereka ada 7 sifat. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita kekuatan, bagi kita kemampuan untuk kita memiliki 7 sifat ini. Kita berhenti sini dulu. Yang baik pada Allah SWT. Apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an, wa akrimna bi karamatil Qur'an, wa syarifna bi syarafatil Qur'an, wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Sofi jadi host kita malam ini. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama jumpa lagi. Sama-sama jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.